kita tak pernah push KKM. I say okay, we don't want to push, but whenever KKM kata ready, keadaan COVID dah reda, because nak tunggu COVID tak ada ni is impossible. It's impossible. Sesi persekolahan akan bermula 24 Jun ini membabitkan kira-kira 2,000 sekolah dan 500,444 pelajar. Ramai gembira dengan pembukaan ini, namun ada juga yang sangsi dan bimbang. Wartawan BH Muhammad Nasruddin Parzi menemui Menteri Kanan Pendidikan Senata Dr. Muhammad Razi Mat Jidin bagi mengupas isu ini, khususnya dalam soal penetapan prosedur operasi standard atau SOP yang akan pertama kali diuji. We basically started to work on this in, I think, in early April, right? Once once PKP started on the 18th of March, then we say we need to work on, whenever the school need to be open, then what will be the SOP. So we have been discussing with stakeholders, and then the main component or the main discussion is basically with Ministry of Health and also MKN, KKM and MKN. So we discuss in detail, and then the idea is we want the SOP to cover, because outside school is, be honest, I mean traveling to school and so on, basically beyond KPM, right? So but whatever in school, then we need to cover from the point that they enter into the school to the point that they leave the school. So Alhamdulillah, we managed to complete that and has been approved by KKM. So before we, if you remember, we published this, I think it was on Thursday last week. Before we published that, I said I want to visit the school to make sure whatever in the SOP can be implemented. So I started with 2 schools by myself and the senior management of KPM, and then I called in KP Kesihatan, DG Datuk Nur Hisham, and then DG of MKN to follow me and see whether they are okay with that. Then KKM basically saying that SOP is good, COVID cases basically now less than 10, and then they believe that we can open the school. So that is the process, very detailed process. In fact, I think I would like to touch a bit here as to why we opened the school on Wednesday. I know that there are people out there asking why on Wednesday, not on Monday. This is basically, we decided on Wednesday for strategic purposes, right? Because we know that, as I said, this for us, this is a big operation. We said, all right, let's open on Wednesday. So for Kelantan, Kedah, Terengganu and Johor, they will go to school on Wednesday and Thursday, right? And then for the rest, Wednesday, Thursday and Friday. Okay, the reason is, if anything happen, right? If anything happen, if we need to improve our SOP, our team will work over that weekend. So because if we open on Monday, then they will go for straight 5 days. There's no gap at all. So I think I need to explain this. Otherwise, people say, why don't just wait for Monday, and why you open in midweek and so on. I said, no, it is a strategic decision to make sure that the kids can go to school safely, and to make sure that if there is any issue, we can address it over the weekend. We can improve whatever, or we can do whatever we need to do over the weekend so that they can go back on Monday. Semua agak semua bersetuju dengan SOP yang ada, maka kita kata SOP itu sedia untuk diedarkan. So hari Khamis kita edarkan, dan pihak sekolah dah dapat SOP tersebut. Maka pihak sekolah, saya tahu pihak sekolah telah mula membuat usaha-usaha untuk memastikan segala perkara yang disebut dalam SOP itu dapat dipatuhi. Dan sebab itu saya sebut semalam bahawa saya, timbalan-timbalan menteri, pegawai kanan kementerian dan juga pihak JPN dan PPD, saya minta turun ke bawah tanpa memberitahu pihak sekolah.
Sebab the reason is not to punish, ya, bukan nak kena betul tu. Kita tanpa memberitahu pihak sekolah supaya kita nak tengok persediaan secara naturally. Katakanlah minggu pertama kita pergi buat sampel 50 buah sekolah. Minggu pertama 50 buah sekolah, tengok persediaan 25 buah sekolah baru bersedia. Jadi kita tahu. Cuma kalau kita bagi tahu saya nak pergi ke sekolah ni dua hari lagi, then kita, for sure kita tahu persiapan akan dibuat. Jadi tujuan kita minta supaya pihak JPN, PPD dan juga kami di kementerian turun adalah untuk melihat, buat sampel sikit, tengok okay, kita pergi minggu ni, kumpulkan semua maklumat, berapa dah pergi minggu ni. Berdasarkan apa yang jumlah yang kita pergi minggu ni, berapa yang 100% bersedia, berapa yang 90% bersedia, berapa yang baru 50%, halfway through, berapa yang tak start lagi, so that we know tahap ketersediaan tu macam mana. This is the first time, ini kali pertama nak buat dan nampak mudah, tapi satu operasi yang agak besar, terutamanya dalam keadaan pelajar-pelajar ni dah bercuti pada satu tempoh yang panjang, dan pada masa yang sama balik ke sekolah kaedah dia lain. Bila kita bercakap pasal review ni, it's a continuous review. It's a continuous review. Because tak ada orang tahu pun, tak ada orang tahu bagaimana boleh jalan ke tidak, berjaya ke tidak. No one can predict apa akan berlaku. Cuma on our side, we trying our best to make sure that SOP itu dapat dilaksanakan dan kita boleh continue to review the SOP from time to time. Kita tak ada period berapa setiap minggu ke tidak. Kalau katakanlah dalam 3,000 buah sekolah, hampir 3,000 buah sekolah yang akan dibuka dalam 2,000 lebih daripada 2,000 buah sekolah lah, lebih daripada 2,000 buah sekolah yang akan dibuka. Katakanlah kita dapat 10 isu yang nak kena address. So we go to compile this issue and then kita boleh buat annex to the current SOP. Okay, lampiran to current SOP berdasarkan ini cara nak tambah baiknya. So we can do that. So dan seperti mana saya sebut tadi, SOP ini akan sentiasa ditambah baik from time to time because this is the first time for us to do it. Okey, dalam konteks ini seperti mana saya sebut, pergerakan ini akan dipantau oleh guru. Pihak sekolah akan menyusun kaedahnya, guru yang bertanggungjawab yang akan melaksanakan pemantauan. Ini sebab itu saya sebut tadi memerlukan bukan sahaja penglibatan ibu bapa, guru-guru dan juga pelajar-pelajar. Jadi pelajar perlu memainkan peranan, guru juga akan memainkan peranan untuk memastikan bahawa SOP ini akan dapat dipatuhi. Sebab itu kita kata, saya ambil contoh ya, makan di kantin tidak dibenarkan. Apa yang seperti mana disebut dalam SOP, makanan di kantin akan dibungkus terlebih siap-siap. So pelajar akan ke kantin, beli makanan yang telah dibungkus, ambil makanan tersebut, makan dalam kelas. Tujuannya kita tak nak cram kat kantin ni. Bila ramai sangat susah nak kawal. Pelajar ni ke kantin secara berperingkat-peringkat. Guru akan mengawal mengikut jadual. Kemudian apabila pelajar makan dalam bilik darjah di bawah pengawasan guru, kalau tak satu meja kecil tu dikumpul 4-5 orang, it will defeat the purpose. Jadi cikgu akan memantau. So penugasan itu pihak sekolah akan perincikan tentang penugasan tersebut. Begitu juga kita sebut dalam konteks guru-guru bertugas dalam konteks nak periksa suhu sebagai contoh, nak masuk ke sekolah. Ya, sebab nak seorang tak boleh. Kalau pelajar ramai itu memerlukan banyak stesen untuk mempercepatkan proses saringan tersebut. Jadi itu pun pihak sekolah akan perincikan guru-guru yang akan bertugas. Dalam konteks ini, ibu bapa memainkan peranan penting. Pertama sekali adalah memastikan anak-anak yang tidak sihat ini tidak dihantar ke sekolah. Ini cukup penting. Ini amat-amat penting ya. Sebab ibu bapa lebih mengetahui keadaan anak-anak di rumah. Kalau anak-anak tak sihat, maka ibu bapa perlu mengambil inisiatif supaya anak-anak ini duduk di rumah. Kalau sekiranya perlu mendapat rawatan, pemeriksaan kesihatan, ibu bapa perlu bawa anak-anak ini mendapatkan pemeriksaan kesihatan. Sebab kalau bawa ke sekolah, kita boleh ada mekanisme kita untuk cek suhu dan sebagainya. Tetapi risikonya lebih tinggi. Ya, sebab itu peranan daripada ibu bapa itu cukup penting. Seperti mana saya sebut, kemasukan ke sekolah sebagai contoh. Sebelah pagi, kita mungkin akan laksanakan secara berperingkat. Seperti mana saya sebut semalam. Sebab first week ini,
mungkin berkemungkinan kita kena ambil kira berdasarkan trend di luar negara dan sebagainya. Kita tengok ibu bapa lebih cenderung untuk hantar anak-anak ke sekolah berbanding dengan menggunakan pengangkutan awam ataupun bas sekolah dan sebagainya. Ini trend all over the world lah. Maknanya trend di tempat-tempat lain sebegitu. Jadi kita perlu bersedia. Sebab itu kita berbincang bahawa peringkat awal ini kemasukannya akan dibuat secara berperingkat. Ada beza sikit. Tingkatan 5 masuk pukul berapa, tingkatan 6 masuk pukul berapa. Supaya kawasan-kawasan yang jalannya agak sesak itu tak berlaku kesesakan sebelah pagi. Nanti ibu bapa nak kena pergi kerja lagi, hantar anak sekolah lagi dan sebagainya. So perkara-perkara ini kita perincikan. Pelajar tingkatan 5 dan 6 memang akan berada di sekolah. Tapi bagaimana dengan pelajar-pelajar lain yang masih berada di rumah? Guru pun masih perlu memainkan peranan. Memang tak mengajar di sekolah, tetapi perlu meneruskan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Cuma saya sebut semalam, apabila guru kembali ke sekolah, kaedah pengajaran itu boleh dipelbagaikan sebab dah ada satu lokasi, katakan nak memerlukan ibu bapa mengambil tugasan untuk anak-anak dan sebagainya, ada, boleh kita datang ambil di sekolah. So it looks like that all schools so far, based on the sample that we got, all schools manage to follow the SOP regardless of the location, whether they are in the rural area or they are in the urban area. Bila kita melawat ke sekolah, kita tengok bilik guru, dan bilik guru ni pun agak kram. Bilik guru ni penuh kapak-kapak dan sebagainya. Dan kita dah, sekolah-sekolah dah buat penjarakan sosial. Dan di sekolah ni dia ada bilik-bilik lain. Dia ada bilik pusat sumber, ada library dan sebagainya yang boleh gunakan sebagai bilik guru. So kebanyakan sekolah dah yang kami lawati dah mula pindahkan sebahagian guru keluar ke bilik-bilik lain yang boleh digunakan. So itu tak masalah dari segi penjarakan sosial di sekolah. Walaupun satu sesi pun ada ruang-ruang lain di sekolah yang boleh digunakan sebagai bilik guru. Tapi seperti mana saya sebut, memang dalam SOP kita di bilik guru ini juga mesti ada penjarakan sosial. I don't want to be I don't want the SOP to be driven by sentiment. So that SOP must be professionally designed in such a way that all things that the school need to do adalah at least scientific punya ni lah. Okay, I give you example in term of disinfection of school. Orang tanya kenapa perlu tak sekolah kita buat disinfeksi dan sebagainya. No, sekolah tutup lama dah. Sekolah dah tutup lama dah pun. Kalau ada virus dah mati lama dah. Ni tak bolehlah saya keluar saya cerita macam tu. But that's the explanation behind it. Ni. So kalau kita nak buat dekat 10,000 buah sekolah, might as well we use that money for other purposes. Untuk sanitizer, untuk termometer ke, untuk sabun ke, untuk tempat basuh tangan ke apa, we can better use that money. So you see, so dalam konteks tersebut, dalam pembentukan SOP yang paling penting KKM. Okay, ini saya dah bagi tahu pihak kementerian. The first thing that teachers need to do, sebab tu kita nak kena panggil cepat. You see, kita nak kena panggil the kids cepat, so that when teachers with the students face to face, the teachers can see first to what extent their online learning works or offline learning works all this while. So let's say they need to cover certain topics up to certain topics, and then when the student back to school, the teachers can see how to what extent they understand those topics, whether further assistance need to be provided, how stressful the student are. So you cannot do this through online. You need to bring the kids back to school. As you said about the stress level, the issues that they're facing, they have been locked down for so long. Anxiety, for example, they feel unsafe at school. So to do this, we need to bring them back to school. So that's the idea. The longer we put them at home, kita tak tahu. All this while, they wake up at 12 o'clock in the the afternoon, and then lunch at 2 o'clock, and then after that playing games, computer games, all these days and so on. And teachers give just a bit of homework here and there. So we don't know because the situation is just so complex. So that's why, as I said, when they are back to school, that's a lot easier for teachers to monitor. Dia boleh tengok lah, nampak murung sikit,
yang nampak it's not that yang nampak stressful, teachers can see that. So that's why nak kena bawa dulu so that dia tahu, okay, subjek ni patutnya dia faham kat sini tapi dia jauh lagi. So teachers akan tahu, okay, ni nak kena provide lebih sikit exercise dan sebagainya.